Assalamualaikum kepada hampa semua. Semoga hampa semua sihat, gembira dan bahagia dengan apa yang hampa ada. Okey, Cik Syira kat sini. Hari ni Cik Syira akan share dengan hampa journey Cik Syira breakout, macam mana Cik Syira recover dia balik, apa yang Cik Syira buat untuk dapatkan skin yang lebih baik dalam masa 3 tahun. Dulu kulit Cik Syira kulit berminyak, kulit jenis yang memang kulit yang jenis full satu muka ni berminyak dan ada jerawat batu. Tapi masa remaja dulu, jerawat batu tu dia tak teruk sangat. Dia naik satu tempat dia hilang. Dia tak tinggalkan parut, dia naik di satu tempat dia hilang. Lepas tu sampailah Cik Syira umur 23 tahun, Cik Syira start fully bekerja full time. Bila bekerja full time, umur 23, 24, 25. Umur tu, masa tu Cik Syira sangat stres dengan kerja. Lepas tu kedua, Cik Syira start nak buat 10 step skincare. Lepas tu Cik Syira belilah banyak-banyak produk 10 step tu. Lepas tu pakai sekaligus. So dia jadi breakout. Dan yang ketiga adalah sebab Cik Syira pergi buat bekam. 2 kali Cik Syira buat bekam muka. Lepas tu masa dia buat bekam tu, dia letak something yang merosakkan skin barrier Cik Syira. So dia jadi kering, dia jadi macam, bila skin barrier kita rosak, skin barrier kita rosak, akan mudahlah macam-macam berlaku breakout. So masa tu dengan stres, dengan kita sibuk nak test produk sekaligus, dan dengan gatal pergi buat bekam dan skin barrier kita rosak, so datanglah perang jerawat peta dunia. Cik Syira ingat the moment macam mana jerawat tu masa malam Cik Syira buat step skincare macam biasa. Lepas tu sampai malam tu Cik Syira pakai. Cik Syira ingat masa tengah tidur tu terjaga disebabkan rasa gatal kat muka, gatal kat sini. Rasa gatal sangat. Tak tahu apa. Sebab sebelum ni sebulan yang lepas Cik Syira pakai skincare tu, buat step skincare tu lah, tak jadi masalah. Lepas sebulan tu dia jadi gatal. Cik Syira pelik, kenapa gatal kan? So macam biar je lah. Okay, tidur lah 2 esok 2-3 hari esok buat lagi pun gatal. 3 hari 4 hari pakai, still pakai produk tu, rasa gatal. So hari yang dijanjikan tu, bangun pagi jerawat naik penuh. Dia macam mana, dia tak naik lah macam banyak tu, dia rasa gatal-gatal, rasa merah-merah, nampak macam kesan jerawat tu baru naik. So Cik Syira macam, dah kenapa ni, pelik lah semua. Masa tu lah Cik Syira pergi buat second bekam kan, sebab orang bekam tu cakap kata okey, kena buat follow up lepas 1 bulan boleh buat terus bekam, sebab dia cycle. Dia cakap lah macam darah kita ni cycle kotoran. So aku pun pergi buat lah sekali lagi, mungkin kotoran kot, pergi lah buat tu, kulit jadi macam, masa depan bekam tu dia tak pam lagi, dia baru sedut, dia tak cucuk lagi jarum lah, dia baru sedut dah keluar darah. Cik Syira macam, lain macam. Lepas tu lepas balik pada bekam, second bekam tu, 2-3 hari kulit rasa gatal. Macam Cik Syira tak boleh nak pakai apa-apa produk, stop, letak tepi. Kulit rasa gatal lah, rasa macam sakit nak, bila nak lena pun rasa sakit, kita sakit kan. Lepas tu 2-3 hari Cik Syira pergi kerja, sampai 1 hari tu Cik Syira memang tak pakai apa, sunblock pun tak pakai. Lagi teruk kan, sunblock pun tak pakai. Lepas tu pagi tu, 1 hari pagi tu Cik Syira bangun pagi, Cik Syira perasan yang kulit Cik Syira ni ada something yang tanda-tanda allergic. Selalu kalau Cik Syira allergic dekat bahagian kulit yang lain, dia ada tanda tu. So Cik Syira tengok, rupanya kulit aku allergic. Rupanya kulit aku allergic yang jadi macam ni. Cik Syira ambil lah ubat allergic tu, ada ubat sapu dengan tabur, tempek kat muka, kurang gatal. Dia kurang gatal, tapi jerawat still naik. Apa yang Cik Syira buat? Cik Syira stop semua produk, tak pakai semua produk, stop. Cuci muka pun, apa yang Cik Syira buat adalah cuci muka dengan air. Cuci muka dengan air saja. Ada satu teknik ni Cik Syira baca buku, dia kata kalau hampa breakout, stop semua benda, just cuci muka dengan air. Orang kata apa, splash air tu, orang kata splash lah. Ambil air tu, jirui macam Simba macam splash lah kan, splash air tu 15 ke 20 kali. So Cik Syira buat benda tu seminggu, 2 minggu. Dalam seminggu Cik Syira buat, jerawat tu dia reda sikit, dia kecut sikit.
Dan bila dia macam redha sikit, Cik Syirah letak satu serum. Serum ni serum habatus sauda. Cik Syirah letak, dia kecut. Dia jadi macam dia keradangan dia tu kurang, dia kecut. Dia macam cool, tak macam macam gunung berapi sebelum ni kan. Dia macam nak lena pun sakit kan. So dia kecut, dia relax dan dia tinggalkan parut. Tinggalkan parut. Hampa boleh tengok ni gambar ni. Dia tinggalkan parut. So dia tinggalkan parut, masa tu lah the moment start Cik Syirah ada parut yang berlubang, yang penuh muka. Apa yang Cik Syirah buat lepas tu, Cik Syirah dah tak tahu nak buat apa. Tak tahu. Lepas tu Cik Syirah stop lah, tak pakai apa-apa produk. Jerawat still naik, tapi dia tak teruk macam yang dalam gambar first tadi, yang macam tak tahu nak cakap breakout apa tu. So lepas tu Cik Syirah stop. Tapi macam still stress sebab jerawat still naik. Bulan 11 tak silap, 11 ke 12 tak ingat, Cik Syirah pergi jumpa doktor. Masa tu Cik Syirah dah stress sangat. Stress sebab jerawat still naik. Dia akan naik juga yang besar tu. Naik. Pergi jumpa doktor, Cik Syirah cakap, doktor, saya dah masalah jerawat yang macam ni dah bertahun-tahun tak hilang. Saya pun tak tahu nak buat apa. So macam mana doktor? Macam mana? Doktor tu pun macam pening dia. Masa tu klinik kesihatannya Cik Syirah pergi, klinik kesihatan Meru. Doktor tu doktor lelaki lah, dia tengok kiri kanan. Lepas tu doktor tu pun terus buat surat. Lepas tu set dia lukis muka aku kat surat tu. Tak tahu dia lukis muka. Lepas tu dia lukis macam dia lorek bahagian pipi tu. Pipi tu ada pimples. Lepas tu dia cakap, okey, ambil surat ni, bawa pergi hospital pakar, bahagian dermatologis, dan dapatkan rawatan daripada doktor pakar. Lepas tu Cik Syirah pun pergilah hospital. Cik Syirah pergi hospital Shah Alam. Lepas tu masuk tu tanya dia, sini ada dermatologis tak? Dia cakap, sini tak ada dermatologis. Cik Syirah macam aku malas nak pergi hospital Kelang sebenarnya. Hospital Kelang tu jauh sebab Cik Syirah masa tu duduk Setia Alam. Lepas tu nak tak nak, paling dekat adalah hospital Kelang. Pergilah hospital Kelang, pergi ambil appointment, date. So beberapa minggu lagi kita jumpa doktor pakar. So the moment kita jumpa doktor pakar tu, Cik Syirah ingat masa hari nak jumpa tu, kita kena buat pendaftaran dan tak tahulah, sepatutnya bayar RM1 kan, tapi kena bayar dalam RM15 tak silap. RM15. Tak tahulah sistem dia apa. Cik Syirah malas lah, jerawat aku lagi penting. So bayar lah RM15, jumpa doktor pakar. Masuk, doktor tanya, okey, kamu kenapa? Saya ada masalah jerawat. Doktor semua ceritalah. Lepas tu dia cakap, kamu pakai banyak, suka tukar produk. Saya cakap, taklah, tak juga tukar produk kan. Masa tu Cik Syirah tak tahu, kata kalau kita pakai produk yang banyak dan kita pakai sekaligus, dia boleh menyebabkan breakout. Kalau kulit kita dalam ni tak bersih. Maksudnya tak bersih tu, kalau ada bakteria asis acne yang duduk dalam ni, dia akan jadi breakout. So doktor tu pun bagilah ubat. Okey, dia bagi kat Cik Syirah ubat ni, tretinoin untuk parut. Dan ini dia bagi kat Cik Syirah benzol untuk jerawat. Lepas tu ada satu lagi ubat cuci muka. Cuci muka tu tak tahulah duduk tak mana dah. So dia bagi 3 tu kat Cik Syirah. So Cik Syirah, okey, kamu pakai ni pagi, ini ini malam. Okay. Lepas tu Cik Syirah pun pakailah seminggu. Cik Syirah pakai. Lepas tu aku rasa gatainya muka aku pakai ubat ni. Tak tahulah ubat yang mana satu. So Cik Syirah ingat, ni kot sabun basuh muka ni kot yang doktor bagi tu. So Cik Syirah stop. So Cik Syirah continue pakai cleanser Cik Syirah, dan Cik Syirah pakai 2 ni. Lepas tu Cik Syirah rasa, ya Allah, gatainya. Macam pakai yang ni. Bila letak ubat ni, Cik Syirah rasa gatai. So Cik Syirah stop. Pakai yang ni saja. Nampak tak perangai. So pakai yang ni saja. So pakai yang ni dalam masa sebulan. Parut kurang, jerawat pun dah kecut. Cik Syirah macam wow. Macam wow. Selama ni aku cari macam-macam ubat. Tak tahu, kata ubat ni lebih baik. Kalau aku tahu macam ni, dah lama aku pergi jumpa doktor. Lepas tu second treatment, kita kena follow up. Doktor tengok macam ada lagi jerawat lah, macam ada lagi kesan-kesan, macam sikit-sikit tu doktor bagi lagi ubat ni. Dia 2 kali bagi. Lepas tu kali ketiga tu 2 kali bagi. Kali ketiga tu pergi follow up pula. Masa tu macam jerawat Cik Syirah tak hilang terus. Doktor dia target hilang terus jerawat tu, dan parut tu dah tak ada. Lepas tu Cik Syirah cakap still ada parut dengan jerawat tu doktor. So doktor bagi
ubat makan. Dia kata ubat ni kalau you kahwin, you tak boleh makan. Dia orang yang nak pregnant ke apa, dia tak boleh makan. So Cik Syirah masa tu bujang lagi. Sekarang pun bujang lagi. So Cik Syirah makan ubat tu, nama dia Doxylin. Tak ingat lah, betul lah. Nama dia Doxylin. So Cik Syirah makan. Dalam masa 3 bulan berkurang jerawat badan. Jerawat muka pun berkurang, tapi kulit jadi sangat sensitif. Rasa bila touch macam ni pun rasa macam sakit sangat. So Cik Syirah nekat lepas ni dia tak nak ambil ubat ni. Next jumpa doktor tanya macam mana orang kata apa, perkembangan kan makan ubat tu kan. So Cik Syirah macam, alhamdulillah doktor, jerawat dah tak naik. Sebenarnya tak mau ambil ubat dah. Jerawat dah tak naik. Memang tak naik teruk, tapi dia macam ada sikit-sikit tu. Cik Syirah macam halal lah doktor, jerawat dia tak naik doktor. Lepas tu doktor tengok, parut kamu pun dah kurang, tak payah follow up dah lah, lepas ni tak payah datang lah. Tapi saya bagi ubat ni. Dia bagi ubat ni lagi kat Cik Syirah. Dia bagi ubat ni, Cik Syirah ambil balik dan terus dah tak jumpa doktor dah. Lepas dah tak jumpa doktor dah, dah dekat setahun lah. Setahun lepas tak jumpa doktor, dah tak pakai ubat ni dah. Cik Syirah ingat Cik Syirah balik dari China, kulit Cik Syirah jadi macam sedikit kering dan breakout. Sebab perubahan cuaca kat China masa tu musim panas yang humidity dia sangat rendah. Maksudnya kelembapan itu sangat rendah. So kulit Cik Syirah jadi macam kering dan dia naik jerawat. Kulit Cik Syirah ni kalau dia kering, dia akan naik jerawat. Cik Syirah masa tu nak start balik buat 10 step skincare. Masa tu dah setahun Cik Syirah tak buat. So Cik Syirah nak start balik pakai essence, pakai serum. Cik Syirah start balik. Dia jadi balik breakout yang sebelum ni. Breakout yang naik pram macam tu lah. Tapi kali ni dia tak naik pram macam tu sebab in control. Sebab Cik Syirah ada ubat ni. So bila Cik Syirah kaji balik, kenapa dia boleh naik balik? Sebab sebelum ni kan dah makan ubat makan dah. Lepas tu ubat yang sapu ni pun dah sapu dah. Kenapa dia boleh naik balik? So bila Cik Syirah buat research, buat kajian, rupanya Cik Syirah tertinggal guna ubat ni. Tertinggal guna benzol. Sebab Cik Syirah rasa gatal, Cik Syirah stop dan tertinggal. Sebenarnya benzol ni, apa kelebihan dia adalah dia akan penetrate kita punya bakteria cyst acne dalam liang pori kita paling dalam. So bila Cik Syirah check balik, okey, sebelum ni aku tak pakai, aku cuma buat treatment dekat luar. So bakteria tu masih ada dekat dalam skin Cik Syirah. Bila Cik Syirah start buat balik 10 step Korean skincare, Cik Syirah pakai sekaligus, sekaligus pakai. So dia akan jadi breakout. Bila kulit kita ni dia terkejut, dia akan jadi breakout balik. So dia breakout balik. So inilah keadaannya. Boleh tengok sampai aku pakai nikop tadi. Okay, so lepas tu apa yang Cik Syirah buat, lepas dah tahu benda tu, Cik Syirah start pakai ni balik. Walaupun dia gatal, Cik Syirah macam bila kita dah tahu apa fungsi benda tu, kita sanggup bersabar dan tahan kan. So tak apalah, tahan gatal tu, tapi aku tahu jerawat aku akan mati. So Cik Syirah pakai selama 6 bulan. Aku pakai siang malam aku pakai. Lepas tu momen sekarang ni adalah bila Cik Syirah touch pipi Cik Syirah, dah tak ada rasa macam benjolan cyst acne. Disebabkan yang ni kena pakai konsisten. Lepas tu barulah Cik Syirah fokus balik buat treatment untuk parut. Parut sebelum ni memang masih ada disebabkan breakout second tu. So Cik Syirah pakai ni balik. Sekarang ni tengah buat treatment untuk parut, untuk kurangkan parut. Alhamdulillah parut nampak makin budak. Dan kita tengok dalam beberapa bulan lagi, Cik Syirah target dalam 2 bulan lagi parut akan pudak dan hilang. Okay. Apa yang hampa boleh belajar daripada journey ni adalah, benda pertama yang Cik Syirah belajar adalah kalau hampa beli skincare, hampa jangan pakai sekaligus. Hampa kena buat apa tu binatang orang panggil purchase test. Buat binatang tu kena test dulu satu produk. Okey, dah done berapa minggu, 3 minggu baru masuk produk second. Okey, pertama. Kedua adalah jangan biarkan kulit kering. Maksudnya kena pakai moisturizer dan kena hydrate. Kena pakai moisturizer dan kena hydrate. Bila kulit kita kering ni, dia akan skin barrier kita akan rosak. Bila skin barrier kita rosak, senang bakteria masuk dan jadilah jerawat lah, breakout lah, macam-macam. Skin barrier kena jaga. Ketiga adalah
Kalau hampa kerja dan stres, berhenti saja kerja tu. Kalau hampa kerja dan stres dan benda tu tak memadai untuk hidup hampa, berhenti je kerja tu ataupun buat benda lain, dan ataupun kontrol stres hampa. So 3 benda ni Cik Syirah belajar daripada journey Cik Syirah selama 3 tahun. Pertama, hampa mesti ada jerawat yang kronik yang macam Cik Syirah. Kalau jerawat biasa-biasa tu, Cik Syirah cadangkan boleh pergi Watson beli benzoin ni, ada jual RM12 dekat Watson. Kalau hampa jerawat biasa pakai ni, tapi kalau jerawat kronik pergi jumpa doktor. Sebab sebelum ni kita buat research, kita kaji tu ni baca dan kita try, tapi tak menjadi. Kita tak tahu, kita pergi jumpa doktor lebih tahu sebab dia ada ilmu dan dia ada pengalaman treat ramai pesakit dia. So pergi jumpa doktor. Lepas tu macam mana cara nak jumpa doktor adalah dengan pergi klinik kesihatan dan mengadulah macam mana apa pun masalah hampa, dan mesti ada surat. Kalau doktor bagi surat, dia tengok hampa teruk sangat, dia akan bagi surat. Kalau dia tak bagi surat tu, tanda macam benda tu boleh dikawal dan dia boleh bagi ubat saja. Hampa boleh pergi dekat swasta pun dia boleh bantu kulit hampa. Ini hampa boleh dapatkan dekat Watson, tapi ini adalah ubat terkawal yang tidak boleh dibeli dekat farmasi, dekat mana-mana. Jadi kalau hampa nak ubat ni, hampa kena jumpa pakar. Tapi dia ada alternatif lain. Kalau hampa nak ubat ni, dia bukan tretinoin, ini adalah retinoid acid. Tapi kalau hampa nak pakai yang ada jual dekat farmasi ke apa, hampa kena cari retinol hampa boleh guna. Cara dia punya kesan dia sama, tapi ini adalah yang orang kata apa, dia lebih ekstrim lagi lah, rawatan yang lebih ekstrim. Cuma doktor dan pakar saja yang boleh bagi. So itu saja yang Cik Syirah nak share. Harap benda ni bagi manfaat kepada hampa semua. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share kalau hampa rasa video ni bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.